Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darin. Kata musannif rahimahullah ta'ala, wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-ajzu am mumkinim ma. Dan dengan demikian juga mustahillah atas Allah Ta'ala lemah daripada menjadikan satu mungkin apa jua mungkin, seperti menjadikan langit dan bumi dan syurga dan neraka, dan menjadikan seumpama ini alam dan yang terlebih baik daripadanya, dan bermula berbetulan antara kudrat dan ajzu itu daripada berbetulan antara dua zid. Kerana keduanya pada ahli sunnah dua perkara yang wujudiyah ni, yakni yang sah dipandang dengan mata kepala. Berlawanan antara keduanya dalam sehabis-habis berlawanan bersalahan bagi Mu'tazilah yang berkata mereka itu bahawasanya ajaz itu iaitu ketiadaan kudrat daripada suatu yang setengah daripada tangganya bahawa ada ia yang bersifat kudrat, dan ditanya orang akan setengah ulama daripada orang yang berkata tiada kuasa Allah Ta'ala bahawa mengeluarkan akan daku daripada perintahnya dan kerajaannya, apa adakah ia menjadi kafir dengan itu i'tiqad? Auzubillah. Atau tiada? Maka dijawabkan akan dia dengan katanya tiada kufur dengan itu perkataan, kena keluar ia daripada perintah Allah dan kerajaannya mustahil, padahal kudrat itu tiada ta'aluk ia dengan yang mustahil, maka tiada kemudaratan pada yang demikian itu. Makanya telah kita faham daripada yang demikian itu bahawasanya kata Imam Ghazali laisa fil imkani abda'u mimma kana, tiadalah benda yang patut ada terlebih baik daripada badang yang telah ada ini, yakni kerana bahawasanya ilmu Allah Ta'ala dan iradatnya tiada ta'aluk ia dengan barang yang terlebih baik daripada yang ada ini, maka menjadikan orang yang tiada dalam ilmunya dan tiada ta'aluk dengan dia oleh iradatnya itu mustahil, maka tiada boleh kita i'tirad atas Imam Al-Ghazali pada demikian perkataan. Wa ijadu syai'in minal alami ma'akraha. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala, limpah kurnia pula ihsan dia, masih beri peluang pada kita ada tamu kumi dia. Alhamdulillah. Syukur limpah kurnia Allah Ta'ala, diberi kita nikmat Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah. Limpah kurnia pula ihsan dia lagi, diberi hati sanubari kita boleh sedar ke dia, ada perasaan keinginan nak ke dia, nak jaga perintah dia, syariat dia, masa yang sama merasakan kehambaan diri dan rasa berhajat pada dia. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita kesihatan, kelapangan masa, keupayaan boleh hadir untuk solat berjemaah,
berada dalam majlis yang sangat mulia untuk kita insya-Allah meneruskan bacaan daripada kitab Sirajul Huda ni, insya-Allah. Alhamdulillah kita dah selesai bicara mengenai mustahilnya ta'addud, berbilang-bilang dalam bab ketuhanan dengan iktibar zat, sifat, begitu juga af'al. Yang terdekat kita bicara mengenai perbuatan, antara kaedah mentauhidkan Allah Ta'ala dalam bab perbuatan ni ialah mengiktikadkan Allah sahajalah yang mempunyai quwwah. Selain daripada Allah Ta'ala tidak ada mempunyai quwwah. Yang ada kat kita ni adalah kurniaan Allah Ta'ala, quwwah kepada kita. Kalau kita boleh buat sekalipun atas bahasanya nampak kita rupa kita buat, bahasanya kita buat, tapi sebenarnya dia adalah perbuatan Allah. Pasal tak ada apa kita melainkan daripada Allah, sifat kita, apatah lagi perbuatan kita. Walaupun nisbah bahasa kat kita, tapi tiadalah apa-apa pada kita melainkan semua datang daripada Allah Ta'ala belaka. Inilah akidah ahli sunnah wal jamaah, kaedah mentauhidkan af'al pada Allah Ta'ala, tak menafikan makhluk, tak pula mengasingkan makhluk daripada Allah Ta'ala. Atas kita bicara bab af'al ni, tak mengasingkan kita daripada Allah Ta'ala macam mana? Kita boleh ada quwwah ni, Allah bagi quwwah kat kita. Dan dengan quwwah itu kita boleh buat sesuatu atas rupa kita mengaji, kita menghafal, kita mengajar, kita solat. Takkan Allah solat, kita lah solat. Kita mengaji, takkan Allah Ta'ala mengaji. Apa yang dinisbahkan pada makhluk ke makhluk, walau bagaimanapun takkan boleh kita buat semua pergerakan, perbuatan itu melainkan dengan quwwah yang Allah Ta'ala beri pada kita. Jadi sebenarnya Allah yang beri, Allah yang membuat perbuatan kita. Kita ni laluan untuk menzahirkan perbuatan dia. Itu terdekat kita bicara. Mudah-mudahan apa yang kita faham tu dapat kita gunakan untuk kita praktikkan seharian, yang walaupun kita dah buat bermacam-macam sabab, usaha ikhtiar dalam nak meneruskan kehidupan, tapi hati sanubari kita sentiasa mengharap pada Tuhan, menyedari bahawasanya tiada apa yang ada pada kita melainkan limpah kurnia Dia, anugerah Dia, pemberian Dia, quwwah Dia, taufik Dia, hidayat Dia. Kita ni hanya laluan Dia. Itu asal kaedah kita ahli sunnah wal jamaah. Dengan itulah baru boleh faham la ilaha illallah dan dapat tauhid Allah Ta'ala. Itu adalah dengan ilmu dan pengetahuan dan hadirkan di hati dengan fahaman tersebut, semestinya akan boleh menghasilkan ikhlas dalam hati, dengan makna walaupun kita buat sehabis-habis taat, tapi kita tak merasa kehebatan kita boleh taat, kerana tiada apa yang kita taat melainkan Allah yang bagi kudrat, Allah yang bagi quwwah. Tak ada quwwah kita sendiri. Bahkan kita nafi dengan ungkapan la haula wala quwwata illa billah. Seterusnya kita nak sambung ni, selepas tertib wahdaniyah adalah kudrat. Allah sabit kuasa, lawan bagi kuasa adalah mustahil. Tentang tu dikata wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-ajzu am mumkinim ma. Dan dengan demikian juga mustahillah atas Allah Ta'ala lemah. Ya. Dia kata demikian juga macam mana yang lepas berbilang-bilang ada kumum khamsah yang telah ternafi itu. Bila faham wadaniyah ternafi, macam itulah juga. Itu yang dia kata demikian jugalah bila sabit kudrah pada Allah Ta'ala, mustahillah atas Allah Ta'ala lemah. Dan mustahil ni lemah mana? Lemah daripada menjadikan satu mungkin. Antara yang kita dah belajar lepas, sebut je kudrat iradat, ta'aluk kudrat iradat, mungkinat. Itu adalah skop kudrat iradat. Menghubung kaitkan kudrat iradat atau mempersoalkan kebolehan
kudrat Allah Ta'ala pada benda yang mustahil, yang tu dalam istilahnya mempersoalkan perkara yang tak relevan, pasal dia bukan skop, bukan ta'alluq bagi kudrat iradat. Jadi selagi atas nama mungkin, itu yang dia kata Allah kuasa membuatnya, dan mustahillah lemah daripada menjadikan satu mungkin apa jua mungkin. Itu yang bahasa Arab dia al-ajzu am mumkinim ma. Bahasa dia tu sedap tu, bahasa lama dia tu. Lemah daripada mungkin barang mana ada ia mungkin. Itu yang dia terjemahkan bahasa. Lemah daripada menjadikan satu mungkin apa jua mungkin, selagi nama mungkin adalah mustahil atas Allah Ta'ala. Selagi nama mungkin itu adalah ta'aluk kudrat atas kita bicara kesayugian, kelayakan, kesepatutan Allah nak buat benda tu. Dalam istilahnya dia panggil ta'aluk suluhi qadim. Maksudnya azali lagi, selayaknya pada Allah Ta'ala, kuasa dia untuk dia nak buat perkara itu, kerana selagi atas nama mungkin, selayaknya untuk Allah Ta'ala boleh buat. Pasal selagi atas nama mungkin, dia termasuk dalam ta'aluk kudrat. Walaupun benda tu tak ada lagi, keberengkalian untuk dia nak buat memang sabit, tak boleh dinafi. Yang tu antara yang telah kita belajar, dia panggil ta'aluk suluhi qadim. Bila orang Ta'ala laksana, itulah tanjizi hadis. Itu istilah sikit. Antara benda mungkin ni apa? Menjadikan langit dan bumi dan syurga dan neraka, dan menjadikan seumpama ini alam. Nak buat alam ni satu lagi macam dia pun termasuk dalam nama mungkin. Pasal bukan mustahil untuk buat satu alam lagi ni, nisbah kuasa Allah Ta'ala. Bahkan 10 kali ganda alam ni pun masih dalam ta'aluk kudrat Allah Ta'ala untuk membuatnya. Pasal dia termasuk, dan dia masih termasuk dalam mungkinat. Mungkin. Dia termasuk dalam jaizat. Termasuk dalam skop bidang ta'aluk bagi kudrat. Pasal dia termasuk dalam nama makhluk yang mungkinat. Baik. Jadi hak Allah Ta'ala untuk dia menjadikan seumpama alam ni, ataupun yang terlebih baik daripadanya daripada alam ni, hak dia kan? Dan bermula berbetulan. Okay, selesai itu. Yang ni dia nak bicara istilah sikit dengan apa yang telah dijanjikan kata akan datang nanti. Dia memang sebut mana satu di antara berlawanan ni adalah mana yang dipanggil dhid atau naqid kan. Yang ni pun saya tak ada nak simak kitab apa dengan pembahasan-bahasan dhid naqid dengan apa telah disebut, dengan apa yang nak jumpa akan datang ni. Apa dia bagi ni kita ambil je lah. Kata dia bermula berbetulan, maksudnya berlawanan antara kudrat dan ajzu. Kudrat lawan dia ajzu, mungkinim ma. Yang ni kata dia daripada berbetulan, dia adalah berlawanan antara dua dhid. Dia dua dhid. Kerana keduanya, kudrat dan ajzu ni, pada ahli sunnah wal jamaah, dialah dua perkara yang wujudiyah ni, yakni yang sah dipandang dengan mata kepala. Berlawanan antara keduanya di dalam sehabis-habis berlawanan. Bersalahan bagi Mu'tazilah, habis. Dia sebut macam tu, kita pakai lah kan. Yang ni yang kata kalau kita yang ilmu yang terlalu nipis ni, kalau kita nak masuk, nak bahas, nak bedah kitab buah bahasa gitu, mampu lah kita untuk tu. Kalau mampu sila lah, sebut macam tu tak. Kita yang mengaku di atas kelemahan kita, yang ilmu kita terlalu nipis dan singkat,
Pakai je lah apa dia sebut. Nak simak, pergilah. Kalau memang ada keahlian dan kelayakan untuk menyimak. Baik. Bersalahan bagi Mu'tazilah yang berkata mereka itu, Mu'tazilah ni, bahawasanya ajzu itu iaitu ketiadaan kudrat daripada sesuatu. Jadi dia kata ajzu ni tak kuasa buat sesuatu. Kalau ikut asal ahli sunnah wal jamaah, dia kata yang ni memang betul-betul lawan daripada kudrah, ajzu am mumkinim ma ni. Yang setengah daripadanya, tangganya, bahawa ada ia bersifat dengan kudrat, bahawasanya ajzu itu tiada kataan, iaitu ketiadaan kudrat daripada sesuatu. Yang setengah daripada tangganya, tangga ketiadaan kudrat tu, bahawa ada ia yang bersifat kudrat. Nak perhati sikit tu, iaitu ketiadaan kudrat daripada suatu. Yang setengah daripada tangganya, bahawa ada ia yang bersifat kudrat. Ni pahaman Mu'tazilah tanggung macam ni. Baca macam tu dah. Jadi maksud dia macam mana? Mu'tazilah ni dia kata ajzu ni maksudnya ketiadaan kudrat. Satu. Kemudian antara kata tak ada kudrat tu apa? Allah Ta'ala kuasa dengan kudratnya. Cakap macam tu pun, yang tu maksudnya ajaz, lemah. Kerana prinsip Mu'tazilah ni, dia tak mensabitkan dalam bab bicara ma'ani maknawiyah ni, dia tak mensabitkan sifat ma'ani. Dia kata Allah Ta'ala sabit maknawiyah tu dengan zat, bukan dengan sifat. Allah Ta'ala, kita belajar atas kaedah ahli sunnah wal jamaah, Allah mendengar, Allah sami dengan samaknya. Allah Ta'ala basar, Allah Ta'ala basir, Allah Ta'ala basir dengan basarnya. Allah Ta'ala takallum dengan kalamnya. Allah Ta'ala qadir dengan kudratnya. Allah Ta'ala alim dengan ilmunya. Itu istilah kita. Mu'tazilah tak macam tu. Dia kata macam ni, Allah Ta'ala sama dengan zatnya. Allah Ta'ala basar dengan zatnya. Allah Ta'ala basar, Allah Ta'ala basir dengan zatnya. Allah Ta'ala takallum, mutakallim dengan zatnya. Antara kata lemah tu mensabitkan sifat. Allah Ta'ala kuasa dengan kudrat. Ni nama dia tangga pada makna lemah. Satu, dia tak berpahaman macam tu. Jadi dia punya cara faham pelik saja. Yang kaedah saya ngaji tu dia sebut faham Mu'tazilah ni pelik tak mana. Dia tak mengikut disiplin bahasa macam dah istilah yang ulama pakai. Dia nak pakai cara dia kan, menyalahi prinsip istilah kan. Mestilah kuasa dengan kudrat, bukan kuasa dengan zat. Pasal sabitnya maknawiyah tu, maksudnya zat yang mempunyai sifat tentulah sabit zat yang mempunyai sifat dengan sifat, bukan sabitnya sifat di zat dengan zat. Boleh faham? Bab tu kena perhati sikit apa dia sebut tu. Itu yang dia kata setengah daripada kata lemah ni, yang kata ketiadaan kudrat, yang tangga akan bawa kepada faham tak ada kudrat, bahawa ada ia Allah Ta'ala yang bersifat kudrat. Allah Ta'ala dia qadir dengan sifat
kudrat. Mu'tazilah kata yang tu tangga pada, boleh bawa pada faham Allah Ta'ala lemah. Itu nak memahamkan ayat di situ aja. Macam mana pun faham dia bagus dari sudut dia mensabitkan kuasa Allah Ta'ala. Cuma cara dia nak mahamkan lawan bagi kudrah al-ajzu tu pelik sikit pada kita. Kaedah kita memang kuasa dengan kudrat, menentu dengan iradat. Kita sebut bahasa macam tu. Tahu dengan ilmu. Mu'tazilah dia tak mahu itu. Allah Ta'ala kuasa iradat tahu kerana dia ada kaedah bila berbilang-bilang sifat dia akan membawa pada berbilang-bilang zat. Dia faham macam tu. Dia lah kaedah kita ahli sunnah wal jamaah, zat tetap satu, sifat tak mustahil untuk berbilang-bilang. Bahkan berbilang-bilang zat yang berbilang-bilang yang sifat yang kamalat adalah menunjukkan kesempurnaan zat. Betul, Mu'tazilah tak, dia pelik sikit cara dia, calan dia berfikir. Jadi kalau kita perhati sikit, kenapa dia nak sebut pahaman-pahaman tak betul ni? Pasal setiap zaman ni dia ada je kumpulan-kumpulan yang pahaman tak betul ni, ada je. Cuma lain zaman, lain rupa dia, bentuk dia, bunyi dia, nama dia, istilah dia, lain tempat argumentasi dia lah. Itulah. Baik. Kemudian satu lagi masalah dia sebut, ditanya orang. Sedikit kalau ada persoalan-persoalan macam ni. Yang ni pun dia perlu ada satu kepahaman yang jitu untuk nak faham soalan satu, dan jawapan kita nak beri dengan apa dia nak bicara ke kita. Dia tengok. Ditanya orang, ada orang tanya. Tanya ni akan setengah ulama. Tanya apa? Daripada orang yang berkata, ada satu orang ni dia kata macam ni, tiada kuasa Allah Ta'ala bahawa mengeluarkan akan daku daripada perintahnya. Allah Ta'ala ni tak kuasa keluarkan aku daripada suruhan dia. Satu bahasa. Dan tak kuasa Allah Ta'ala keluarkan aku daripada kerajaannya. Allah Ta'ala tak akan mampu untuk keluarkan aku daripada kerajaan dia. Allah Ta'ala tak akan kuasa untuk keluarkan aku daripada perintahan dia. Macam penuh sikit perkataan tu. Benda dia cakap ni. Tak ada pasal saja nak cakap itu kan. Tak ada pasal ke tak. Tapi kalau dia cakap, ada orang tanya, adakah katanya, ia orang ni menjadi kafir dengan itu i'tiqad ataupun tiada? Dia lebih kurang ada kita bicara dulu, saya ada buat teka-teki, saya ngaji lebih untuk buat misal-misal yang tu. Allah tak kuasa memungkiri janjinya. Kan? Ada saya sebut macam tu. Tak bisa dengar. Tak bisa dengar ni. Atas soalannya, bolehkah Allah Ta'ala buat satu batu yang batu tu terlalu besar yang Allah sampai tak terangkat yang batu tu? Ada saya sebut macam tu kan? Macam tak bisa dengar je. Keduk hayal lah masa tu kan. Resti punya. Aku tu nak kata apa? Soalan tu pun tak relevan ya. Maksudnya apa? Dia bukan takluk kudrat. Antara kita bicara macam tu. Serupa tu. Bolehkah Allah Ta'ala keluarkan kita daripada kerajaan dia? Itu duduk kerajaan mana? Mana ada kerajaan lain selain daripada kerajaan Allah Ta'ala? Itu kuasa tak dia bubuh kita dalam kerajaan lain daripada kerajaan dia? Seolah-olah macam ada satu kerajaan lain. Ada ke kerajaan lain? Ada ke Tuhan lain? Itu kuasa tak Allah Ta'ala keluarkan kita daripada perintahan dia, masuk pada perintahan Tuhan lain daripada dia? Bukan takluk kudrat. Jadi kalau ada orang kata macam ni, Allah ni tak kuasa untuk keluarkan aku daripada perintahan dia dan keluarkan aku daripada kerajaan dia. Cakap macam ni jadi kafir tak? Baik, maka dijawabkan akan dia daripada persoalan tu dengan katanya,
Kata para ulama ni, tiada kafir orang itu. Kafir itu memang tidak, tapi kena kata macam mana? Bodoh kan itu. Bodoh tu tak tinggal lah kita. Kenapa bodoh? Tak sembang tak apa tu. Mempersoalkan benda yang tak sepatutnya dipersoal. Atas saya duduk sebut bab ta'alluq ni macam mempersoalkan kenapa mikrofon ni tak keluar lampu. Mikrofon ni tak upaya untuk mengeluarkan lampu. Mikrofon memanglah bukan kerja dia nak keluarkan lampu. Keluarkan cahaya. Bukan ta'alluq mikrofon. Untuk cakap macam tu macam mana? Adakah dia ni nak hukum gila ke tak gila? Gila tu tidak lah tapi bodoh. Bodoh. Tak kenal ke mikrofon dengan lampu. Tak faham ke mana yang ta'alluq kudrat, mana ta'alluq tak ta'alluq kudrat. Kan? Jadi atas persoalan itu dijawab tiada kufur dengan itu perkataan kerana keluar ia daripada perintah Allah Ta'ala dan kerajaannya itu nak keluar daripada perintahan Allah Ta'ala. Adakah kita boleh keluar daripada perintahan dan pentadbiran Allah Ta'ala? Mana ada makhluk yang boleh keluar daripada perintahan dan pentadbiran Allah Ta'ala? Mana ada? Walaupun sebesar zarah pun semua atas nama makhluk ni semua dalam perintahan dan pentadbiran Allah Ta'ala. Yang ni kita pula cuma di atas mempersoalkan boleh Allah Ta'ala tak kuasa untuk keluarkan aku daripada perintahan dia dan kerajaannya. Jadi keluarkan daripada perintah Allah Ta'ala dan kerajaan Allah Ta'ala ni mustahil. Okey. Padahal kudrat itu tiada ta'alluq ia dengan yang mustahil. Jadi kalau cakap macam tu macam mana? Maka tiada kemudaratan pada demikian itu dalam bab i'tiqad dia. Maka nyatalah kita faham daripada demikian itu bahawasanya kata Imam Ghazali, satu lain pula. Jadi faham tu tak jadi kufur lah orang tu. Cuma kena sebut macam ni lah. Bodoh pergi soal benda yang tak sepatutnya disoal. Tu yang saya punya bahasa. Soalan tu tak relevan untuk dipersoal. Jawab pun tak jawab pun tak mengapa. Seolah-olah orang yang bertanya tu dia tak faham bab ta'alluq satu dia cakapnya tu. Ada skop ilmu yang dia tak faham. Macam mana pun di atas dia bicara kufur tu yang mempersoalkan sesuatu yang bukan ta'alluq dalam bab-bab ketuhanan, bukan dia mempertikaikan ketuhanan tapi mempersoalkan dia bukan ta'alluq dalam bab ketuhanan. Yang tu tak jadi mudarat dalam bab i'tiqad. I'tiqad ni dia masalah dia kalau mempertikaikan apa yang memang sabit dalam bab-bab ketuhanan, dia ragu dan mempertikaikan, mempersoalkan perkara tersebut. Yang itu masalah dalam i'tiqad. Adapun perkara yang ni tak ada kena-mengena pun dalam bab i'tiqadat, bahkan tengok soalan pun macam tak apa cerdik dia tanya, perkara macam tu tak menyebabkan jadi kufur. Pasal dia bukan mempersoalkan nisbah apa sifat kamalat Allah Ta'ala. Bahkan yang ni istilahnya orang yang tak faham apa kira bicara dalam kaedah-kaedah ilmu akidah ni. Baik. Jadi di atas demikian itu kata dia, kita faham daripada perkataan Imam Ghazali, dia kata laisa fil imkani abda'u mimma kana. Dalam bahasa Imam Ghazali ni. Dia kata macam mana asal terjemah? Tiadalah pada yang patut ada terlebih baik daripada barang yang telah ada ini. Boleh cakap Melayu tu, boleh faham tak bahasa klasik ni tu? Boleh. Tiadalah pada yang patut ada terlebih baik daripada barang yang telah ada ini. Yang telah ada ni apa? Ni kita ni semua duk ada makhluk orang tak lagi jadi ni. Soalnya, ada tak kelayakan dan kepatutan, kesayugiaan pada Allah Ta'ala untuk Allah Ta'ala buat satu alam dan pentadbiran yang lebih baik daripada alam dan pentadbiran yang macam ni yang duk ada ni? Ada tak? Kalau Allah Ta'ala kuasa boleh buat lagi bagus daripada apa yang ada ni, betul tak? Ada kuasa tak kuasa? Patut tak ada satu alam
yang lebih baik daripada apa alam yang telah ada ni? Yang tu atas persoalan kan. Imam Ghazali jawab, tiada pada yang patut ada terlebih baik daripada barang yang telah ada ni. Ni apa yang ada ni memang tak patut untuk ada alam yang lebih baik daripada alam yang Allah Ta'ala ada bagi jadi ni. Kenapa pula? Kalau ada yang lebih patut, yang lebih baik untuk Allah Ta'ala buat, sambung, tentulah Allah Ta'ala buat yang tu lebih patut dan lebih baik. Takkan Allah Ta'ala meninggalkan buat apa yang lebih baik? Betul. Macam mana pun di atas kaedah asal, apa saja Allah Ta'ala nak buat harus. Dan walaupun atas akidah kita sabit ilmu Allah Ta'ala, iradah Allah Ta'ala, dia tak akan buat sia-sia. Tentulah apa yang dia buat ni adalah sesuatu yang diiktibar dengan Allah Ta'ala buat adalah yang sesempurna yang dia buat. Bolehkah dibuat sesuatu yang lebih sempurna? Kalau ada yang lebih sempurna, tentu dia akan buat dengan yang lebih sempurna tu. Apa yang ada ni memang sempurna dah lah pada Allah Ta'ala. Bukan apa yang ada ni boleh dipersoal dan boleh dijadikan dalil untuk mempertikaikan kesempurnaan Allah Ta'ala, seolah-olah apa yang dibuat ni Allah tak sepatutnya buat macam ni. Ada ke macam tu? Mana ada? Jadi kalau mana ada, tu yang Imam Ghazali kata apa? Tiada yang patut ada yang terlebih baik daripada yang barang yang telah ada ni. Yang ada ni takkan ada yang lebih patut ada daripada apa yang ada. Jadi apa yang ada ni, yang inilah sepatutnya yang memang ada. Takkan ada yang lebih baik daripada apa yang ada ini. Jadi apa maksud dia? Macam ni kalau tak faham. Yakni pasal apa tak patut ada tu? Kerana bahawasanya ilmu Allah dan iradahnya Allah Ta'ala tiada takluk ia dengan barang yang terlebih baik daripada yang ada ini. Allah Ta'ala bila dia buat satu, mesti dia buat tak ada yang sia-sia. Dia tak akan ada buat yang main-main. Ma khalaqnahuma illa bil haqqi. Tidaklah kami cipta langit bumi dan apa antara yang keduanya, melainkan pasti ada kebenaran dia, pasti tepat dengan realiti. Dan apa yang dibuat itu memang selayaknya untuk Allah Ta'ala buat, itu satu hal. Dan memang inilah terbaik, dan pastinya Allah Ta'ala buat yang baik. Kalau ada yang lebih baik daripada itu, tentu Allah Ta'ala akan buat hak tu. Jadi tak mungkin apa yang ada ni akan ada sesuatu yang lebih baik daripada apa yang ada. Baik sama ada yang telah dicipta ataupun undang-undang peraturan yang Allah Ta'ala buat. Adakah sesuatu yang lebih baik yang akan ada macam mana yang Allah Ta'ala dah syariat dan diperintahkan? Mustahil akan ada itu, pasal Allah Ta'ala takkan buat sesuatu yang luar daripada jangkauan ilmu dia dan iradah dia. Di atas kita faham ilmu dia yang inkishaf, iradah dia pun yang azali. Tentulah apa yang dibuat ni adalah yang sabit dengan ilmu dia yang sangat sempurna, dan dibuat sesuatu tu dengan sebenar, tepat dan penuh ketelitian, kemas, tanpa ada sebarang kelonggaran. Itu kot nak faham dengan akidah, nak sebut apa yang sepatutnya diiktikad dengan apa yang Allah Ta'ala buat tu. Maka menjadikan, jadi di atas perkataan Imam Ghazali itu, menjadikan orang yang tiada dalam ilmunya. Boleh tak? Boleh tak Allah Ta'ala jadikan satu makhluk yang orang ni, makhluk ni tak ada dalam ilmu Allah Ta'ala? Benda tak ada pun semua dalam ilmu Allah Ta'ala. Inkishaf kan, ta'aluk ilmu, tak mana tempat ta'aluk ilmu, wajibat, jaizat, mustahilat kan? Walaupun tak ada, walaupun mustahil, Allah Ta'ala tahu. Jadi boleh tak Allah Ta'ala buat satu makhluk yang makhluk tu tak ada dalam ilmu Allah Ta'ala? Bukan ta'aluk, soalan pun tak relevan. Jadi kalau gitu, apa yang ada dan apa Allah Ta'ala buat ni, tentulah yang ni adalah yang paling hebat
yang Allah Ta'ala jadikan. Kan? Kalau ada andai kata yang lebih baik, tentu Allah Ta'ala akan buat yang lebih baik. Pastinya apa yang dibuat adalah baik. Itu yang kata, kita berpegang takkan ada apa Allah Ta'ala buat perkara yang sia-sia. Semuanya adalah hak. Jadi maka menjadikan orang yang tiada dalam ilmunya, satu, dan tiada takluk dengan dia oleh iradahnya, dan kata dia menjadikan orang yang tak ada dalam ilmu Allah Ta'ala ni tiada takluk oleh iradah Allah Ta'ala. Sesuatu yang memang bukan dalam kehendak Allah Ta'ala, boleh tak yang tu Allah Ta'ala tak nak kehendak tapi jadi? Itu pun ada pula dah Allah Ta'ala tak kehendak jadi ke mana? Dua-dua perkara ni adalah mustahil kerana tiada boleh kita i'tirad atas Imam Ghazali pada demikian perkataannya. Satu, saya sebut ni perkataan Imam Ghazali tu dalam tu, maksud dia tu. Dan kalau kita faham tu, bab akidah ni dia faham macam mana? Kita pun kadang-kadang kita atas kita sebut bicara mungkin, kita akan kata layak tak Allah Ta'ala nak buat sesuatu yang lebih baik daripada apa yang ada ni? Kita akan kata layak lah kan? Tapi dengan apa Allah Ta'ala buat ni, adakah kita boleh mempertikaikan lagi apa yang dia dah buat ni? Yang buat ni tak elok, ada yang patutnya elok lagi ke? Kalau kata elok lagi, apa ada agak cadangan kau nak buat lagi elok apa? Mati akal kita cari kan? Jadi semestinya sepatutnya apa dia? Apa yang dah buat ni adalah memang sempurna Allah Ta'ala buat. Takkan ada alam yang lebih sempurna daripada apa alam yang Allah Ta'ala buat ni, yang mungkin untuk Allah Ta'ala buat alam itu, pasal pastinya apa Allah Ta'ala buat adalah sempurna. Itu yang wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma batila. Ada yang sebut wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Mustahil Allah Ta'ala buat ni dengan batil, dengan main-main. Bahkan penegasannya ma khalaqnahuma illa bil haqqi. Allah Ta'ala tak cipta langit bumi dan apa antara keduanya melainkan dengan sebenar. Maksudnya ada, pasti ada hikmah dan rahsia. Itu yang wajib atas kita. Apa saja yang berlaku, khasnya orang beriman ni, cuma belajar kena mengaji banyak lagi lah. Bab-bab ni apa dia? Dapat nikmat pun dia akan seronok, dapat bencana pun dia akan seronok. Bahkan orang beriman ni macam mana? Dapat bencana lagi dia lebih rasa aman berbanding dengan dapat nikmat. Pasal apa? Tengok pasal apa tu? Pasal dapat nikmat dia boleh jadi leka, itu mengundang bencana. Tapi bila dapat bencana, dia membawa kepada lebih cermat dan teliti dan lebih berjaga-jaga, takut mendapat bencana yang lebih besar. Jadi bencana tu adalah nikmat. Nikmat itu adalah bencana. Lain tak orang-orang yang faham dalam bab akidah ni, cara hidup mereka, cara faham dia dan ketelitian hidup dia, dan bagaimana dia muhasabah sikap dia dengan apa orang Ta'ala beri, jauhlah dengan kat kita ni apa yang dimilik pada diri. Jauh. Satu, ada benda kadang ungkapan mereka tu tak tercapai pemikiran kita, macam mana dia orang boleh duduk tempat macam tu kan. Kalau ada benda kena bencana, dia kata apa? Alhamdulillah. Dia boleh Alhamdulillah. Kita bencana macam mana? Astagfirullah. Ya Allah, mengadu saja dapat nikmat lalai. Itu kita. Memang Allah Ta'ala sebut macam tu pun, manusia ni Allah Ta'ala sebut macam mana? Wa idza massal insana durrun da'a li jambihi qa'idan aw qa'iban. Ajak mulut je baca tu betul. Manusia ni apabila ditimpa oleh dia, iza massal insana durrun, kalau kenalah satu benda yang mudaratkan, da'ana, dia akan minta kepada kami, kata Allah Ta'ala, li jambihi aw qa'iman aw qa'idan. Da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu durrahu
marra ka'alam yad'una ila durri massah. Bila Allah Taala angkat bencana tu macam mana? Selama buat tak tahu macam tak pernah minta ke Allah Taala sebelum ni, tak rasa pun bencana yang kita dah keluar daripada itu adalah kurniaan daripada Allah Taala. Tu bahasa saya selalu sebut macam sial. Oh, tu bahasa saya kan. Macam sial. Ni kita ni manusia. Idza innal insana khuliqa halu'a, kita berkeluh kesah halunya. Idza masahu syarru jazua. Idza masahul khairu manu'a. Idza masahu syarru jazu'. Kalau kena kejahatan, keburukan, benda yang kita tak ingin ni, macam mana? Dia jaza'a, berkeluh kesah, mengadu sana, mengadu sini, mengadu sana, mengadu sini, report sana, report sini. Wa idza masahul khairu, bila kena Allah Taala beri anugerah benda-benda yang baik, nikmat, oh hak ni senang, ni sihat, harta banyak, hasil pun lumayan, apalah itu, pokok-pokok pun subur hidup. Oh, kalau dapat macam tu, manu'a, kedekut, bakhil. Memang perangai manusia macam tu kan. Itu apa yang disebut oleh Imam Ghazali ni, oh mereka faham sangat dengan apa penyataan dalam Quran. Mereka ni pun Quran, hafalan, amalan, akidah, kepercayaan, iman mereka dengan Allah Taala. Jauh lah nak kita nak sembang keadaan mereka dengan apa yang ada kat kita kan. Itu yang Imam Ghazali dia boleh faham, dia kata apa yang ada ni takkan ada satu kebarangkalian untuk ada alam yang lebih baik daripada apa alam yang Allah Taala dah buat. Itu dia kata laisa fil imkani abda'u mimma kana. Kita nak reka ayat macam tu tak kerti. Nak faham ayat tu pun terkebel-kebel lagi. Dia boleh keluar kenyataan macam tu dan faham dia yang Allah ni dah dia Allah Taala sendiri kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan insan ni ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian. Andai kata ada lagi keadaan yang lebih baik, tentu Allah Taala jadikan insan ni lebih baik daripada keadaan yang ada pada kita yang sekarang ni. Untuk yang ada sekarang ni, yang ni ahsani taqwim. Satu dia punya faham tu jauh dijangkau kan. Masya-Allah. Mudahan kita pun dapat faham macam tu. Amin ya rabbal alamin. Sekejap. Wa ijadu syai'in minal alami ma'a karahatihi liwujudihi ay adami iradatihi lahu ta'ala. Begitu juga mustahil ni dia lawan bagi iradah pula. Dari bab kudrat. Dan mustahil pula, macam mana mustahilnya Allah Ta'ala lemah nak membuat apa-apa yang nama mungkin. Mustahil pula lah, mustahil jugalah atau Allah Ta'ala menjadikan sesuatu daripada alam ini serta bencinya. Istilah benci ni dengan tiada kehendaknya. Bencinya bagi adanya alam. Apa maksud benci? Tiada disuka oleh Allah Ta'ala bagi ada sesuatu itu. Allah Ta'ala tak nak benda tu, Allah Ta'ala tak suka nak buat benda tu, tapi Allah Ta'ala buat juga. Subhanallah. Allah Ta'ala takkan dia buat sesuatu melainkan apa yang dia buat tu mesti di atas iradah dia nak buat. Tu yang maksud benci tu bukan makna benci murka marah tu kan. Tapi benci tu dengan mana? Bukan dengan kehendak. Ada iradah. Tu yang kadang bahasa Melayu pun bahasa-bahasa macam tu diganggu sikit nak faham. Jadi maksud kata apa? Allah mustahil ada sesuatu yang berlaku atas muka bumi ini yang Allah Ta'ala buat dengan keadaan tiada kehendak dia. Mustahil. Atau bahasa kitab yang tu dia kata mustahil Allah Ta'ala buat sesuatu dalam keadaan Allah Ta'ala benci. Benci tu maksudnya ketiadaan iradah. Orang faham sikit bahasa tu. Jadi bila Allah Ta'ala buat sesuatu, memang iradah dia nak buat sesuatu. Ada bab kita dah bicara pun dalam bab iradah dulu. Beza iradah dengan amar, dengan redha. Ada perkataan izin, kita bicara dulu. Perhati balik Jadi atas kita nak bicara mustahil bagi iradah ni, mustahil ada sesuatu yang Allah Ta'ala buat ni bukan dengan kehendak dia nak buat, tapi benda tu jadi. Mana akan ada macam tu? Tentu Fir'aun jadi Fir'aun, memang Allah Ta'ala nak bagi Fir'aun jadi Fir'aun.
Iblis jadi iblis, memang Allah Ta'ala nak jadikan iblis jadi iblis. Walaupun nampak fenomena cerita iblis ni jadi macam ni, asal dia Azazil, guru pada para malaikat. Malaikat pun tengok di Lauh Mahfuz ada tertulis dah akan ada ahli langit yang akan kufur dengan Allah Ta'ala. Mereka pun minta Azazil tolong doa. Azazil pun doa. Dia doa untuk semua malaikat, tapi dia tak doa atas diri dia. Jadi yang kufur tu apa? Dia. Jadi nak sebut apa? Memang kehendak Allah Ta'ala buat semua perkara tu. Tak ada satu pun yang di luar daripada apa kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang tu yang kata mustahil Allah Ta'ala buat dalam keadaan dia benci tu, maksudnya mustahil ada sesuatu dibuat bukan dengan kehendak Allah Ta'ala. Itu yang kalau bahasa sebut tadi, iblis. Memang Allah nak bagi iblis itu jadi iblis. Cuma jalan cerita tu, kalau tengok jalan cerita tu, seolah-olah macam tak disangka pula iblis tu boleh jadi iblis kan. Yang tak disangka iblis jadi iblis, siapa yang tak sangka gitu? Malaikat, makhluk kan? Yang tu yang kita tak sangka iblis boleh jadi iblis. Kalau tengok kedudukan iblis sebelum dia jadi iblis tu, siapa sangka iblis Azazil akan jadi iblis? Itu kot bahasanya. Kalau tengok dalam keadaan asal penciptaan dan peristiwa, siapa sangka arahan bunuh anak-anak kecil waktu dilahirkan kalau ia lelaki, siapa sangka lelaki yang akan menjatuhkan kerajaan Fir'aun itu adalah anak lelaki yang Fir'aun sendiri bela dalam istana dia. Siapa nak sangka? Kita je lah tak sangka, siapa nak tahu. Tapi Allah semua tu buat, Allah Ta'ala buat dengan ketentuan dia, perancangan dia, di atas kehendak dia. Apa yang dia kenaki pasti akan berlaku. Itu yang Masya Allahu kana ma lam yasha lam yakun. Masya Allahu kana, apa Allah Ta'ala kenaki, yang itulah yang akan jadi. Ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah Ta'ala tak kenaki tak akan berlaku. Jadi takkan ada apa yang berlaku ni melainkan semua di atas masyiatillah, di atas iradatillah, semua di atas masyiah Allah dan kehendak Allah. Kaedah kita ahli sunnah wal jamaah, iradah, masyiah mana sama. Ma yasha' yuridu, apa Allah Ta'ala yasha' itulah ma yuridu, sama. Jadi maksudnya yang ni tiada disukai Allah Ta'ala akan ada sesuatu. Jadi mustahil Allah Ta'ala buat sesuatu di atas ketiadaan kehendak dia nak buat sesuatu. Jadi yang tu lawan bagi iradah. Siap. Disebut pendek itu je dalam bab iradah ni. Ilam ketahui olehmu bahawasanya lawan bagi iradah itu karahah, artinya benci, dan barang yang diatofkan atasnya jua bukan menjadikan yang tersebut itu dan bermula berbetulan antara yang demikian dan antara iradah daripada berbetulan antara Adam, yakni al-karahah dengan makna adamul iradah, yakni tiada suka menjadikan atau membinasakan, dan antara malakah, antara malakah yang ni makna yang berdiri dengan yang lainnya, maka yang dikedaki dengan dia di sini iradah, dan hanya senya adalah demikian itu menafikan bagi iradah kerana keluar suatu daripada alam ini daripada iradah Allah Ta'ala itu, menafikan umum ta'aluk, dan terlebih hak pula keluar sekalian alam daripada iradah, maka bermula bernafi-nafian antara demikian dengan iradah daripada sekira-kira umum ta'aluknya, bukan daripada sekira-kira zatnya. Bersalahan menjadikan dengan kerana atau dengan tabiat, maka bahawasanya ia menafikan bagi iradah daripada sekira-kira zatnya, dan tiada perbezaan antara kejadian dan kejahatan, antara kebajikan dan kejahatan, seperti barang yang melengkapi atasnya perkataan musannif persalahan bagi Mu'tazilah sekira-kira dijalankan oleh mereka itu kepada bahawasanya Allah Ta'ala tiada kendaki akan segala kejahatan dan telah buat hujjah
segala mereka itu dengan bahawasanya mengendaki akan kejahatan itu jahat, dan dengan bahawasanya ditegahkan daripada barang yang dikendaki dan disuruhnya barang yang tiada dikendaki itu safih, sia-sia, tiada berguna, dan dengan bahawasanya seksa atas orang yang dikendaki itu zalim, padahal Allah Ta'ala Maha Suci daripada yang demikian itu sekaliannya. Maka dijawabkan atas segala mereka itu oleh segala as-sunnah dengan bahawasanya yang demikian itu ditilik akan dia jahat atau sia-sia, tiada berguna atau zalim dengan nisbah kepada Allah Ta'ala, kerana bahawasanya Allah Ta'ala tiada ditanya orang akan dia daripada apa jua pekerjaannya, dan bermula hikmah serunya dan tegahnya. Panjang juga bicara tu, baca lagi dia jadi lanjut melampau kan. Situ dulu iklam gitu. Jadi kita dah masuk lawan bagi iradah sikit. Sekadar nak kata lawan bagi iradah tu mustahil Allah Ta'ala buat sesuatu dengan karahah. Terjemah dia benci dengan makna tiada kehendak. Mustahil. Pastinya apa yang berlaku mesti dengan kehendak Allah. Sekalipun benda tu nampak buruk, iblis jadi iblis, memang Allah kedaki iblis jadi iblis. Kalau Allah Ta'ala tak kedaki iblis jadi iblis, iblis takkan jadi iblis. Dan kena beza antara kehendak dengan redha, dengan suruh. Dan suruhan atau larangan itulah yang dengan itu baru boleh dikaitkan sabit redha ataupun izin, dengan makna redha itu pada Allah Ta'ala. Ada perbincangan sedikit dah bicara dulu. Yang ni dia sebut sikit lagi berkenaan dengan tu. Dan sedikit dengan pahaman Mu'tazilah, yang pahaman mereka bawa macam mana, dan kaedah kita ahli sunnah macam mana. Sekali lalu saya baca macam tu lah. Tengok sambung nanti. Malam ni situ dulu. Iklam. Ada soal? Jadi pelajaran kita malam ni khasnya sebut mustahil pada Allah Ta'ala, lemah daripada buat apa-apa nama mungkin. Jadi besar keyword nak ambil situ tanah. Makna takluk mumkinat tu. Nampak? Jadi apa-apa yang bukan dalam takluk, kalau disebahkan lemah, tak ada istilah lemah kat situ. Bahkan soalan tu macam soalan bodoh, soalan relevan, kerana mempersoalkan sesuatu yang bukan dapat takluk dia. Itu antara yang kita bicara malam ni lah, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.